juga saya sampaikan salam kemesraan, salam kasih sayang dan rindu daripada yang amat berhormat Presiden Parti, yang ingin menyampaikan salam beliau, salam kemaafan kerana tidak dapat bersama-sama kita pada hari ini, kerana beliau terpaksa menghadiri beberapa program negeri dan juga parti di tempat-tempat lain. Tetapi saya ada bercakap dan berkomunikasi dengan beliau banyak kali, dan pesan beliau cukup jelas. Sampaikan semua pesanan-pesanan saya ini, YB. Dan semalam saya juga sempat bersama beliau di dalam beberapa program, dan beliau meminta supaya beliau berkata begini, saya tidak risau sangat Partai Dalit ini. Saya tahu Partai Dalit ini ramai penyokong-penyokong PJRS yang sudah paham dengan apa sebenarnya hala tuju perjuangan PJRS ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya bercerita sedikit tentang penghijrahan saya ke PJRS, pada asalnya tidaklah juga terfikir untuk saya berhijrah ke parti PJRS. Tetapi dalam hidup ini kita tidak boleh berpegang hanya kepada satu keputusan pada satu masa. Kadang-kadang Allah buka hati kita, buka minda kita, Tuhan bagi kita petunjuk dan memilih jalan yang lebih baik. Saya juga seorang yang sangat setia kepada parti, sangat setia kepada ketua. Tetapi bila berlaku beberapa perkara yang saya rasa saya kena rujuk balik, saya kena nilai balik, dan saya kena pertimbangkan balik apakah keputusan untuk saya pergi ke depan di dalam saya membawa agenda politik saya dan juga sahabat-sahabat dan tuan-tuan semua ini, adakah perlu saya berubah. Dan Alhamdulillah petunjuk-petunjuk ini bukan petunjuk kecil tetapi sangat jelas. Bila kita membentuk kerajaan negeri Sabah, saya tidak deny ataupun saya tidak nafikan saya menang tiket YB ini jadi ahli Dewan Undangan Negeri Partai Dalit ini atas tiket Barisan Nasional ataupun UMNO. Dan saya juga tidak pernah mempertikaikan sokongan-sokongan daripada rakan-rakan lain, termasuklah juga ketika itu bersatu PBS, STA, PBRS, PAS pun ada sedikit, dan yang lain-lain berada di dalam kita punya alliance. Sesuatu yang saya tidak dapat kira ketika itu sebenarnya berapa banyakkah pecahan-pecahan ini. Tetapi yang pasti ketika itu saya mendapat sokongan yang sangat solidaritinya ada daripada semua sahabat-sahabat kita. Tetapi itu tidak menggambarkan bahawa sesuatu parti itu lebih kuat daripada satu parti yang lain pada ketika itu. Yang nyata ia adalah kesefahaman. Dan bila berlaku langkah Kinabalu, saya pertimbangkan balik bagaimana saya hendak membuat keputusan untuk memilih sama ada menyokong kerajaan ataupun menyokong parti. Di pihak sana mungkin saya dianggap seorang pengkhianat, tetapi pada saya yang lebih penting, yang lebih noble ataupun lebih suci ini, orang bilang dia punya keputusan ataupun tindakan yang saya buat adalah untuk mempertahankan negeri dan kerajaan negeri. Bukan pasal apa, kalau saya tidak berada di dalam kerajaan mungkin saya tidak faham. Tetapi kerana saya berada di kerajaan dan saya melihat betapa sebenarnya kerajaan ini mencuba sedaya upaya untuk membangunkan negeri ini ke satu tahap yang lebih tinggi, sangat diberi keutamaan oleh kerajaan ketika itu. Saya memilih untuk tidak mencampuri kedua-dua ini dan membuat keputusan yang tidak betul. Tuan-tuan, saya berada ketika itu di Kementerian Kewangan, dan saya maknanya berada di bawah kementerian yang amat berhormat Ketua Menteri.
Dan bila berlaku langkah Kinabalu, pertama sekali saya merujuk kepada sebab mengapa perlu kita gulingkan beliau. Dan saya melihat senarai-senarai mengapa perlu kita buat ketika itu di pihak sebelah. Dan saya tidak nampak satu sebab yang rasional kenapa kita perlu jatuhkan kerajaan negeri yang sememangnya sudah sedia baik, dan untuk kita memperjudikan nasib rakyat negeri Sabah sekali lagi melalui pertukaran kerajaan dan kepimpinan. Saya lihat dari hari pertama bila saya menyertai kerajaan, kebetulan saya di Kementerian Keuangan, apa yang saya lihat adalah kesungguhan. Saya kadang-kadang kesian, terus terang saya cakap. Bukannya saya mau mengangkat atau mengipas yang amat berhormat Ketua Menteri, tetapi ini berlaku di depan mata saya. Saya tidak boleh tidak cakap, saya kena cakap sebab dia berlaku di depan saya dan benda yang saya lihat sendiri. Kita fikirkan bukan soal macam mana kita memperkuatkan parti sebenarnya pada masa itu. Kita terlalu bercerita macam mana untuk mengangkat martabat negeri, martabat rakyat negeri Sabah. Melalui apa? Melalui kita membangunkan semua industri-industri ataupun mempertingkatkan level atau tahap ekonomi kita. Kerana itulah sahaja caranya yang paling cepat untuk kita memajukan negeri Sabah dan membawa kebaikan kepada seluruh penduduk negeri. Bila saya melihat, bila kita ambil kerajaan, kita punya simpanan reserve kerajaan negeri hanya dalam sekitar 3 bilion. Benda pertama yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri bila kita bermesyuarat pertama, mesyuarat Kementerian Keuangan, macam mana cara untuk kita meningkatkan pendapatan dan membantu rakyat, seterusnya mempersediakan atau mempersiapkan semua infra yang ada. Benda pertama difikirkan. Dan saya juga antara manusia ataupun orang ketika itu yang berkata, saya bilang kalau tidak ada duit tidak boleh bikin apa-apa ini. Sebab kita perlukan kewangan untuk kita buat segala-galanya. Bukan setakat kita buat air, buat jalan, buat elektrik, tetapi juga perlu untuk kita salurkan kepada rakyat sebagai bantuan, beasiswa, pinjaman dan bermacam-macam skim lagi. Dan objektif kita ketika itu ialah untuk mempertingkatkan reserve atau pendapatan negeri. Nah, terbukti setahun selepas itu kita mencatat 5 bilion dalam masa 1 tahun. Dan tahun kedua kita mencatat 6 bilion. Dan insya-Allah saya tidak heran kalau selepas ini mungkin, sebab saya tidak berada lagi di dalam Kementerian Keuangan. Sekarang saya jadi jaga Yayasan Sabah yang juga lebih kurang sifatnya, iaitu jaga rakyat. Dan saya tidak heran sekiranya pendapatan kita selepas ini sampai ke tahap 7 atau 8 bilion. Apalagi yang kita harapkan kepada kerajaan? Kalau kerajaan yang sebelum itu bukannya meningkat menurun, bukan jadi lebih baik tetapi lebih buruk. Nah, ketika kita ambil kerajaan, kita menjadi lebih baik. Dan kita faham banyak isu-isu infra ataupun prasarana yang belum siap. Contoh seperti air, elektrik, jalan raya. Tetapi saya bagi jaminan semua ini dalam perancangan dan insya-Allah kita harap dalam jangka masa beberapa tahun yang terdekat ini selesailah masalah-masalah ini semua. Mau buat air loji ini bukan sedikit belanjanya. Satu loji pun sudah dekat 0,5 bilion. Kalau kita tidak ada duit, macam mana mau bikin? Sebab itu kita cari duit. Kalau mau betulkan semua power hydro ini, elektrik apa semua ini bukan mudah. Perlu kita buat beberapa projek yang besar, termasuklah membuka power plant ataupun jana kuasa, kilang-kilang jana kuasa ini yang sekarang ini tengah kita atur dan susun baik-baik. Dan insya-Allah kita baru dapat 100 megawatt kerjasama SEC dengan Ranhil. Dan selepas ini kita akan dapat lagi 100 megawatt kerjasama Petronas dengan Yayasan Sabah. Dan sekarang ini tengah berjalan yang lebih awal,
yang kita sudah dapat sumbangan ataupun dividen setiap tahun daripada Petronas dan juga Yayasan Sabah. Semua ini dalam perancangan. Perancangan ini untuk apa? Perancangan ini untuk rakyat negeri Sabah. Jadi saya kadang-kadang terkelu juga lidah bila ada yang mengatakan kerajaan kita ini kerajaan yang tidak bertanggungjawab, kerajaan yang tidak peka dengan keperluan rakyat. Dan saya ingin memperjelaskan sejelas-jelasnya hari ini, agenda kerajaan antara agenda yang sangat tersusun dan rapi yang pernah saya lihat, kerana ia bukan sahaja melibatkan perancangan untuk 2-3 tahun ke hadapan, malah ia juga merujuk kepada pembangunan yang bersifat long term solution untuk kita masalah-masalah kita. Dan alhamdulillah mungkin setahun dua ini selesailah masalah-masalah infra. Kemana kita selepas itu? Nah, mana-mana kerajaan di seluruh dunia ini yang paling penting dia selesaikan dulu masalah rakyat dia. Selepas itu baru dia fikirkan macam mana untuk dia melabur untuk kebaikan rakyat dia. InsyaAllah kita juga dalam perancangan bukan setakat untuk memperbaiki sebuah infra, tetapi selepas ini juga kita akan fikirkan macam mana kita bawa kemajuan dalam sistem pendidikan pelajaran institusi tinggi. Dan alhamdulillah saya juga mendengar beliau bercerita, yang amat berhormat Ketua Menteri bercerita berkenaan dengan hak pendidikan. Kalau Sarawak ada Ketin University, mungkin Sabah juga perlu ada satu universiti yang bersifat internasional yang boleh meletak kita di peta dunia. So benda-benda ini semuanya dalam perancangan. Begitu juga dengan medical ataupun perubatan. Macam mana kita meningkatkan sistem perubatan ataupun medical care untuk rakyat negeri Sabah. Saya lihat ini suatu perancangan yang sangat merangkumi semua keperluan, bukan setakat untuk memberi penyelesaian kepada masalah infra yang ada, tetapi juga memberi ruang untuk kita menjadi satu negeri yang depending on keperluan kita yang semuanya ada di dalam negeri. Saya mau bercakap begini juga, sudah-sudahlah kita ini terlampau bergantung dengan federal, dengan kerajaan pusat ataupun parti-parti pusat. Tetapi hakikatnya kita juga perlu bergantung kepada kerajaan pusat, kerana disitulah juga kebanyakan peruntukan-peruntukan yang bersifat besar untuk dibawa ke negeri ini. Kalau kita lihat semalam baru dibacakan di dalam bajet 2024 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, penambahan atau pertambahan 1 bilion, betul lah, 1 bilion daripada peruntukan yang lepas. Jadi saya cerita ini supaya kita faham. Kalau dulu duit-duit peruntukan ini disebut di dalam belanjawan, tetapi tidak semestinya dibelanjakan semua. Tidak semestinya semua kita dapat. Tetapi kerajaan kita ini pintar. Mungkin kerana masa itu di Kementerian Kewangan ini ramai yang pintar-pintar. Kita tidak pakai duit itu sikit-sikit lah. Kita pakai walaupun tidak habis, tapi sebenarnya peruntukan kita itu kita pegang. Ditubuhkan satu trust, dana, akaun dana ini ditubuhkan oleh kerajaan negeri, supaya apa juga announcement daripada federal berkenaan dengan jumlah kita bawa dan kita simpan di situ, supaya dia boleh digunakan walaupun tidak dapat kita gunakan on that particular year. So maknanya kita tidak pernah ada sistem ini sebelum ini. Tetapi bila kita buat begitu dipersetujui dan kita dapat. So maknanya kita tidak kerugian apa-apa. Kalau sebelum ini dibagilah 5 bilion, yang kita pakai cuma 3-4 bilion burn. But this time around kita dapat ambil semua ini, dan insyaAllah dia diletak di dalam akaun yang khusus supaya kita boleh gunakannya hanya untuk tujuan-tujuan yang telah disebutkan dalam belanjawan.
kita yang berada di Dewan Sulaman ini. Bagi